Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Mujeri. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri pelaksanaan pengasuhan yang berkualiti di Taskah dan di Tadika. Ciri-ciri pengasuhan yang baik. Yang pertama, berlaku adil kepada kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, jantina, rupa paras, warna kulit, kaum dan agama. Yang kedua, menunjukkan rasa kasih melalui sentuhan dan belayan, seperti pelukan ketika mereka datang ataupun mereka sedih. Dengan ini, mereka akan rasa dihargai dan dikasihi oleh guru. Yang ketiga, menyokong dan menghormati hak individu. Dengan ini, kanak-kanak akan diberikan pilihan, iaitu seperti bermain atau makan, dan guru tidak akan memaksa kanak-kanak melakukan sesuatu aktiviti tanpa izin dan kehendaknya secara sukarela. Yang keempat, hormat kepercayaan. Cara hidup dan identiti kanak-kanak, pengaruh atau pendidikan. Kenal pasti keperluan setiap kanak-kanak. Yang kelima, menyokong melalui hubungan yang berkesan, iaitu ikhlas melakukan tugasan dan sentiasa prihatin pada keperluan kanak-kanak. Yang keenam, menerima kanak-kanak seadanya. Setiap kanak-kanak mempunyai kebolehan dan keupayaan yang berbeza. Tidak melayan kanak-kanak secara umum, tetapi peka dengan kebolehan, kekuatan dan kelemahan individu. Yang ketujuh, tunjukkan empati terhadap keadaan kanak-kanak, iaitu memudahkan kanak-kanak bebas bercerita tentang keperluan dan kehendaknya. Kanak-kanak rasa diri mereka dihargai dan diberikan perhatian. Yang ke-8 pula adalah tidak melabel dan menghukum kanak-kanak. Ini kerana melabel kanak-kanak kerana keupayaan atau kesalahan atau paras rupa dan latar belakang adalah tidak dibenarkan. Ia akan menjatuhkan air muka dan merendahkan keyakinan diri kanak-kanak. Pendidik perlu terangkan sebab kenapa perbuatan itu salah dan diberi hukuman yang sepatutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Atika binti Muhammad Nizam. Nombor matrik saya KAD 2203070002. Hari ini saya nak membentangkan tentang tajuk pengasuhan dan guru yang baik. Yang pertama, jalinkan interaksi yang baik. Sebagai contoh, sentiasa memastikan komunikasi yang efektif dengan ibu bapa. Selain itu, guru yang baik sentiasa memaklumkan apa-apa hal yang perlu. Yang ketiga, bersedia menjawab atas setiap pertanyaan yang melibatkan isu anak-anak. Yang kedua, berpakaian sesuai. Pengasuh hendaklah berpakaian yang tidak ketat dan mencolok mata. Dia akan berikan kesan kepada anak-anak dan ibu bapa. Yang ketiga, melontarkan kata-kata yang jelas, seperti bercakap jujur sekiranya ada kemalangan yang berlaku ke atas anak jagaannya. Yang keempat, eye contact. Eye contact ialah gerak tubuh yang paling penting dalam bina perhubungan dan komunikasi yang efektif dengan anak-anak. Eye contact ni sangat penting untuk membina cinta dari mata turun ke hati anak-anak. Yang kelima, bersopan dan bertertib. Bersopan dan bertertib ni sebagai contoh, tidak melontarkan kata-kata yang kesat dan memanggil dengan nama-nama yang tidak elok. Yang keenam, bersikap sabar dan terbuka. Bersikap sabar dan terbuka ni, jika anak susah untuk makan, pengasuh akan cuba menarik minat anak-anak untuk makan, seperti meletakkan alat permainan yang menarik berdekatan dengan mereka. Selain itu, jika anak-anak susah tidur, ia akan
Ia akan cuba untuk menidurkan anak dengan menyanyikan lagu, bercerita. Yang ketujuh, positif. Pengasuh yang baik mudah dibawa berbincang dan bertolak ansur sekiranya anak anda berdepan dengan kesulitan. Yang ke-8, amalan hubungan baik dengan rakan sekerja. Pengasuh yang baik dan akhlak serta agamanya. Selain itu, mereka mampu bekerja berpasukan dan tidak memasang muka sesama sendiri. Yang ke-9, jaga dan pastikan kebersihan. Okey, jaga dan pastikan kebersihan ni seperti mereka ni cekap dan mahir berdikari bagi memastikan anak anda selamat di dalam jagaannya. Yang ke-10 dan yang terakhir, jaga hubungan baik dengan komuniti. Sebagai contoh, pengasuh yang baik sangat mudah didekati dan dikenali ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Natasha binti Muhammad Syamil. Nombor kad matrik KAD 220307001. Saya akan sambung penerangan daripada rakan kumpulan saya tentang kriteria pengasuh yang baik. Pengasuh adalah satu individu yang penting untuk kanak-kanak yang dihantar ke taska ataupun tadika kerana mereka tidak mempunyai masa yang begitu banyak untuk meluangkan bersama kedua ibu bapa mereka atas sebab faktor-faktor yang tertentu, seperti ibu bapa yang sibuk dengan pekerjaan mereka dan sebagainya. Jadi kanak-kanak itu dihantar ke taska dan juga tadika untuk dijaga dan juga dididik oleh pengasuh ataupun guru yang berpengalaman. Sebenarnya kanak-kanak perlukan pengasuhan dan juga tindak balas persekitaran yang cukup berdasarkan umur mereka agar mereka rasa selamat, dilindungi dan juga disayangi apabila mereka tidak bersama kedua ibu bapa mereka. Dengan ini, kanak-kanak yang dihantar ke taska ataupun tadika tidak akan rasa kosong kerana mereka diasuh dengan penuh kasih sayang, keadilan dan juga mereka akan berasa mereka selamat dan juga dilindungi walaupun tiada kedua ibu bapa mereka di sisi. Antara kriteria pengasuh yang baik ialah seorang pengasuh perlu bersikap jujur dan amanah kepada setiap kanak-kanak yang dijaganya, walaupun kanak-kanak itu tidak mampu untuk faham dan juga tidak mampu untuk mengadu lagi pada usia mereka. Terusnya ialah menepati masa. Seorang pengasuh perlu menepati masa mereka agar dapat dijadikan tauladan dan juga contoh kepada kanak-kanak. Sebagai contoh, seorang pengasuh perlulah datang awal ke tempat kerja mereka sebelum kanak-kanak dihantar ke taska dan tadika oleh ibu bapa mereka. Hal ini akan menaikkan semangat kanak-kanak yang datang pada pagi hari itu apabila mereka melihat wajah guru-guru ataupun wajah pengasuh mereka di pagi hari di tadika dan taska. Seterusnya ialah seorang pengasuh perlu bersikap berintegriti dengan menjaga kepribadian diri semasa melaksanakan segala tugasan di taska dan juga tadika. Seterusnya ialah berdisiplin. Pengasuh perlulah berdisiplin semasa berada di tadika dan juga taska dari segi pemakanan, pakaian, pengajaran dan segalanya agar kanak-kanak di taska dan tadika itu dapat ikut cara guru ataupun pengasuh mereka. Sebagai contoh, datang awal ke tadika, makan makanan yang sihat seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang banyak, kerap minum air, basuh pinggan dan juga cawan selepas makan dan sebagainya. Ini akan menjadikan contoh dan kanak-kanak mudah untuk mengikut segala tindak tanduk pengasuh dan juga
guru mereka. Akhir sekali ialah tunjukkan contoh tauladan yang baik. Seorang pengasuh perlulah tunjuk contoh tauladan dan juga contoh tingkah laku yang baik kepada kanak-kanak agar mereka dididik dengan baik dan juga positif setiap masa. Sebagai contoh, sebagai seorang pengasuh, perlulah kita berbual dengan sopan dengan menggunakan kata-kata yang sopan seperti saya, awak dan sebagainya apabila kita berbual dengan kanak-kanak, dan tidak boleh sama sekali mencarut ataupun bercakap kasar terhadap kanak-kanak walau dalam apa jua keadaan yang kita berada. Ini kerana kanak-kanak merupakan individu yang cepat belajar pada usia mereka dan cepat tangkap. Jadi apabila kita berbual kasar ataupun mengeluarkan kata-kata yang kesat ataupun yang tidak sepatutnya, mereka akan cepat belajar dan juga mempraktikkan segala perkataan itu dalam kehidupan harian mereka, dan ini akan memberikan kesan yang negatif terhadap diri dan juga persekitaran mereka. Selain itu, sebagai seorang pengasuh, tidak juga digalakkan untuk mengejek kanak-kanak seperti gemuk, pendek, hitam dan sebagainya agar mereka tidak mengalami gangguan emosi dan juga agar rakan-rakan mereka yang lain menghormati fizikal dan juga perangai mereka. Sebagai seorang pengasuh, perlulah kita untuk sentiasa bersikap sabar, positif, bersopan dan juga bertata tertib apabila berbual bersama kanak-kanak. Gunakanlah perkataan-perkataan yang sesuai. Kriteria yang keenam ialah pengasuh perlu bersedia dan juga sentiasa peka dengan segala hal dalam kelas maupun luar kelas dan peka terhadap persekitaran mereka agar tidak berlaku benda yang tak diingini seperti kecederaan yang teruk maupun ringan dan juga pergaduhan antara kanak-kanak dan sebagainya. Pengasuh juga perlu menghargai diri sendiri dengan tidak mengejek diri sendiri ataupun tidak melukakan diri sendiri dan juga sentiasa memberi kasih sayang kepada diri dan mendidik kanak-kanak supaya mereka juga memberi kasih sayang yang sama kepada diri mereka. Kriteria yang kedua terakhir ialah bertanggungjawab. Sebagai seorang pengasuh dan juga sebagai seorang manusia, kita perlu bersikap bertanggungjawab dalam segala hal, lebih-lebih lagi hal yang berkaitan bersama kanak-kanak. Hal ini kerana kita diberi sepenuh tanggungjawab oleh ibu bapa untuk menjaga anak-anak mereka daripada segala macam bahaya, kecemasan, kecederaan, masalah mental, emosi, dan juga seorang pengasuh perlu memastikan setiap kanak-kanak yang mereka menjaga itu mempunyai pemakaian yang cukup, pemakanan yang cukup, mental yang baik, emosi yang baik agar hari mereka dilalui dengan bahagia dan juga tidak mengalami sebarang gangguan mental dan juga gangguan emosi kepada kanak-kanak. Akhir sekali, kriteria yang perlu ada pada seorang pengasuh ialah berketerampilan sebagai pendidik kanak-kanak. Sebagai seorang pengasuh, perlulah kita memakai pakaian yang sesuai dan juga pakaian yang tidak menjolok mata di depan kanak-kanak. Selain itu, pengasuh juga perlu kemas dari segi rambut, tudung, pakaian, kasut dan sebagainya agar kanak-kanak dapat menjadikan pengasuh mereka ataupun guru mereka sebagai contoh dan menjadikan diri mereka sebagai seorang yang kemas dan juga pembersih. Subtopik yang seterusnya ialah kenali ciri-ciri pengasuh yang baik. Yang pertama ialah amalkan cara hidup Islam. Seorang pengasuh perlulah mengamalkan cara hidup Islam dan juga tidak boleh mengamalkan ajaran sesat dan juga mengajar ajaran sesat kepada kanak-kanak yang diajar, yang berada di taska dan juga tadika mereka. Selain itu, mereka juga perlu membantu dalam menyelesaikan segala masalah yang dialami oleh kanak-kanak dan juga perlu
melayan segala karenah kanak-kanak dengan penuh sabar dan juga positif agar kanak-kanak itu berasa diri mereka selamat dan juga disayangi. Seterusnya ialah seorang pengasuh perlu tahu tentang penjagaan bayi dan juga kanak-kanak. Sebagai contoh, seorang pengasuh perlu tahu cara untuk menyusukan bayi supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini seperti tersedak susu dan sebagainya. Seterusnya, sebagai seorang pengasuh juga perlu tahu cara untuk menidurkan bayi di dalam buaian. Hal ini agar tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti bayi terjerut buai dan juga bayi terjatuh daripada buai ataupun buaian terjatuh atas bayi. Seterusnya, pengasuh juga perlu tahu pemakanan bayi mengikut usia mereka. Seperti bayi yang berusia 6 bulan, perlulah pengasuh beri pemakanan yang sihat, yang berkhasiat dan juga tidak mengandungi gula, garam, perasa dan sebagainya, dan perlu memberi bayi itu makanan yang asli. Pengasuh juga perlu tahu cara untuk memandikan bayi dan juga kanak-kanak agar mereka tidak mengalami sebarang kecederaan yang ringan maupun berat semasa berada di dalam toilet. Apabila kita menjadi pengasuh yang baik dan juga bertanggungjawab, kemalangan akan jarang dan kurang berlaku di tadika dan taska kepada kanak-kanak. Hal ini akan memberi keyakinan kepada semua ibu bapa untuk hantar anak-anak mereka ke tadika dan juga taska untuk penjagaan yang rapi dan juga penjagaan yang bagus dan juga bertanggungjawab. Sekian, terima kasih. Itu sahaja penerangan dan juga ulasan daripada bahagian saya. Assalamualaikum.